Langkah jimat perbelanjaan awam tidak jejaskan bantuan JKM. Kes hina agama, JAKIM panggil individu terlibat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan akan menangguhkan atau tidak meneruskan mana-mana projek yang belum bermula. Ia sebagai langkah penjimatan perbelanjaan awam bagi membolehkan dana disalurkan untuk kesejahteraan rakyat dan usaha memulihkan ekonomi negara. Demikian dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Muhammad. Pihaknya telah pun mengadakan mesyuarat dengan Jabatan Kerja Raya dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan mengenai kedudukan kewangan untuk melihat projek-projek yang belum bermula. Datuk Seri Mustafa juga berkata langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan wajar dilakukan untuk menjamin kedudukan kewangan negara kekal stabil. Keliling itu lebih merujuk kepada belanja mengurus, mana perjalanan, mesyuarat, gimmick umpamanya, gelangan keluar negara. Jadi yang diperlukan yang 5%, ini langkah yang perlu untuk diambil untuk memastikan kedudukan kewangan kita stabil dan untuk bolehkan kerajaan terus memberi bantuan kepada mereka memerlukan, khususnya golongan B40. Datuk Seri Mustafa Muhammad. Dalam perkembangan sama, langkah penjimatan tersebut tidak akan menjejaskan peruntukan bantuan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jaminan itu diberikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Katanya 80% daripada peruntukan kementerian disalur kepada penerima bantuan JKM dan jumlah itu akan dikekalkan. Kementeriannya optimis untuk berbelanja secara berhemah dan mendahulukan perkara yang diberi keutamaan. Mengulas perkara sama, Timbalan Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Profesor Datuk Dr. Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi berpandangan langkah penjimatan itu penting bagi memastikan penyaluran optimum kepada agenda kesejahteraan rakyat. Ia dilihat perlu memandangkan perbelanjaan bagi bantuan dan subsidi yang diunjurkan mencecah RM77.7 bilion berbanding peruntukan RM31 bilion yang diluluskan dalam bajet 2022. Langkah ini mencerminkan komitmen kerajaan yang sentiasa mendahulukan maslahah umum rakyat yang dibelenggu isu kenaikan harga barang keperluan. Hal ini diyakini akan dapat membantu rakyat dalam menempani impak inflasi dan seterusnya memberi kelegaan kepada rakyat yang kini berhadapan dengan cabaran kos sara hidup yang tinggi. Dalam masa yang sama, saya fikir semua kementerian pastinya akan kekal komited untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan kekal pada tahap terbaik. Profesor Datuk Dr. Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi. Kementerian Dalam Negeri sedia bekerjasama dengan KPDN-HEP dalam merangi keterisan minyak masak di negara ini. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin percaya kerjasama itu penting agar tiada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan dan menyalahgunakan barang keperluan yang disediakan untuk rakyat. Tapi oleh kerana mereka memohon untuk kita memberikan kerjasama, itu tidak menjadi masalah. Kita bersedia untuk memberikan kerjasama sebab yang penting kepada kita adalah rakyat memahami bahawa kita ni ada enforcement yang boleh kita gunakan, bukan hanya semata-mata dari segi undang-undang yang tertentu, tapi semua yang boleh kita bantu, kita akan bantu. Sebab saya juga pun ada program Ops Bantu yang telah pun kita maklumkan dan kita berikan bantuan kepada rakyat. Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sementara itu, Timbalan Menteri KPDN-HEP Datuk Rosu Wahid menegaskan pihaknya sedang melakukan proses pengauditan bagi membanteras aktiviti penyeludupan minyak masak bersubsidi ke negara jiran. Isu berkaitan dengan kebocoran minyak ke sepadan Thailand ataupun ke Thailand, kita sedang menjalankan proses pengauditan. Artinya kita tengok punya supply chain daripada refinery kepada pembukuk, kepada pemborong, kemudian kepada perucik. Dia tengok sampai kat sebut, kita buat audit dan audit ni mengambil sedikit masa. Datuk Rosu Wahid.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memanggil pelawak dan individu yang menghina agama Islam bagi menyelamatkan akidah mereka daripada terus hanyut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad berkata tindakan tersebut akan diambil jawatan kuasa pemandu menangani ajaran sesat peringkat kebangsaan yang dipengerusikannya sendiri. Itu yang kita harapkan, kita sebagai semua kita adanya perasaan kasih dan sayang kepada semua orang. Kalau mereka bercakap dalam keadaan jahil, maka sebab itu kita panggil untuk beri nasihat, dan kalau mereka masih degil sebagainya, maka tindakan-tindakan akan dikenakan. Kerana tidak ada benda lain. Yang penting pada kita ialah untuk selamatkan saudara-saudara seagama dengan kita. Kerana kita sayang, kerana kita kena ingat, kerana benda-benda yang seperti begitu, benda yang sudah pun lumrah ada kepada kita. Dato' Idris Ahmad. Lebih 50,000 pengunjung bakal memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia siri ke-6 yang akan berlangsung di pekarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru pada 22 hingga 24 Julai ini. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek, antara tarikan pada jelajah kali ini, Kenduri Kampung, berkonsepkan gotong royong dan wacana ulama Nusantara. Turut akan berlangsung persembahan muatai antarabangsa. Pelbagai promosi telah pun kita adakan, sama ada di mainstream media utama, termasuk oleh pihak RTM sendiri. Radio RTM di seluruh negara juga turut mewawarkan tentang program ini, dan juga di media sosial sendiri. Dan saya lihat juga melalui tinjauan saya tengok juga ada juga pelbagai billboard, banting telah pun dipasang untuk mempromosikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia sendiri. Datuk Seri Muhammad Mentek. Malaysia berpegang kepada prinsip tidak menyalahkan mana-mana negara berhubung tragedi pesawat MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine pada 2014, iaitu sehingga proses siasatan kehakiman selesai. Sebaliknya, memberi penghargaan kepada pasukan siasatan bersama atas kerjasama meneruskan siasatan dan semangat meneruskan prosiding sedia ada. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah, proses kehakiman menyeluruh perlu dilaksanakan bagi mendapatkan kebenaran sekaligus menuntut keadilan buat bangsa serta waris yang terlibat. Ya, Malaysia pun sama. Kita mahu supaya segera selesai dan kita nak ada closure kepada kes ini. Tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang mendesak Malaysia untuk menyatakan pendirian yang berbeza, yakni membuat semacam tuduhan kepada pihak tertentu, tapi kita tak akan buat begitu. Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Iran mempunyai keupayaan teknikal untuk membina senjata nuklear tetapi belum membuat keputusan untuk berbuat demikian. Ini ditegaskan Pegawai Kanan Iran Kamal Karazi. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Joe Biden melawat Asia Barat minggu ini dan menandatangani Pakatan Keselamatan dengan Israel. Mereka berikrar untuk menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Ia dicapai ketika usaha memulihkan perjanjian nuklear 2015 antara Tehran dengan kuasa dunia masih terhenti. Karazi yang juga bekas Menteri Luar Iran memberitahu Tehran telah melakukan latihan secara besar-besaran untuk menyerang Israel. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky memecat Ketua Pendakwa Raya dan Ketua Agensi Keselamatan Negara itu. Tindakan diambil selepas mereka disyaki melakukan pengkhianatan. Ukraine ketika ini berdepan peningkatan kes disyaki khianat oleh pegawai penguatkuasa undang-undang negara. Lebih 650 kes disyaki pengkhianatan oleh pegawai keselamatan Ukraine sedang disiasat. Ini termasuk membantu serta bersubuhat dengan Rusia. Ghana melaporkan 2 kes maut akibat virus Marburg. Menurut Perkhidmatan Kesihatan Ghana, ia kali pertama penyakit seperti Ebola itu dikesan di negara Afrika Barat tersebut. Kes terbabit melibatkan 2 orang di wilayah Ashanti selepas sampel darah mereka dihantar ke Institut Pasteur di Senegal untuk disahkan. Setakat ini tiada rawatan atau vaksin untuk Marburg. Gejalanya termasuk demam panas serta pendarahan dalaman dan luaran. 98 orang dikenal pasti sebagai kontak rapat kini dikuarantin. Sukan pemain pertahanan Argentina Lisandro Martinez bakal menjadi pemain ketiga Manchester United selepas klub gegasi Inggeris itu bersetuju dengan perjanjian bersama Ajax. Ajax mengesahkan United akan bayar awal 57 juta euro dengan terma tambahan 10 juta euro. Pengurus baru United Erik ten Hag sebelum ini telah pun mengikat Christian Eriksen dan Tyrell Malacia ke Old Trafford. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Langkah jimat perbelanjaan awam tidak jejaskan bantuan JKM. Kes hina agama, JAKIM panggil individu terlibat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Sukan Malaysia Sukma ke-20, 61 hari lagi. Nantikan 16 September ini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.